Hai. Okey, jadi video ini adalah kita akan bincang tentang bahan pencuci. Okey, satu topik yang sangat berguna dan kita setiap hari pun guna, betul tak? Mak kamu guna untuk mencuci baju. Okey, jadi lihat gambar itu adalah apa? Shopping. Lama tak pergi shopping kan? Okey, Dynamo apa? Brand apa? Dia sudah tutup Dia sudah tutup brand dia. Breeze, rumah pakai apa? Brand apa? Dynamo rumah saya pakai apa? Tak ingat lah. Mana ada diskaun saya beli lah. Okey, jadi bahan pencuci. Okey, di sini untuk bahan pencuci kita akan fokus kepada dua, iaitu sabun dengan deterjen. Dalam nota cikgu saya letak side by side Okey, untuk ini saya separate supaya memudahkan penerangan saya. Okey, kita terangkan sabun dulu. Okey, apakah maksud sabun? Sabun adalah garam natrium ataupun garam kalium bagi asid lemak. Oh, ada kaitan dengan topik yang pertama, asid lemak. Okey, ni formula ARM dia. Okey, A ini adalah mewakili sama jugalah rantai hydrocarbon rantai C lah. Okey, yang panjang. Dan A itu adalah kumpulan alkyl yang mengandungi sekurang-kurangnya 2 atom karbon. Okey. So nanti kita tengok contoh. Okey, untuk buat sabun sumbernya adalah kita guna minyak sayuran ataupun lemak haiwan. Okey. Nanti kita akan tunjuk macam mana menghasilkan sabun melalui satu proses yang dinamakan saponifikasi. Okey, dia merupakan hydrolisis beralkali ke atas lemak ataupun minyak. Ini adalah bersamaan dia, minyak ataupun lemak campur dengan alkali kuat akan menghasilkan sabun dan gliserol. Okey, contoh sabun. Kamu boleh tengok, pergi tandas. Tengok belakang ada tak labeling ini. Ini adalah sabun. Natrium bromida, natrium raulat dengan kalium stearat. Okey. Ini adalah proses dia yang dinamakan sabonifikasi. Okey, nanti dalam video lain baru kita tengok macam mana kita buat sabun. Okey. Kita boleh buat di dalam mamal juga. Okey, ini adalah contoh sabun yang kita telah sediakan di dalam video nanti, iaitu nama sabun dia adalah natrium bromida. Okey, dia guna natrium kerana alkali yang kita gunakan adalah natrium hydroksida. Mana? Dia ini. Kalau kita gunakan natrium hydroksida, jadi sabun dia adalah natrium. Jadi kalau sabun ini kita kalium stearat, maka alkali yang kita gunakan adalah kalium hydroksida. Okey, kita tengok contoh pertama, natrium bromida. Ini adalah A dia lah. Okey. A dia. Jadi ini adalah natrium bromida. CH3 ini ikut formula dia. Dan ini ada 14. Okey. Dan dia dihasilkan daripada asid lemak yang dinamakan asid palmitate. Sumber dia dari mana? Palmitate daripada minyak sawi. Okey. So memang kita guna minyak sawi Jadi asid palmitate dia akan menghasilkan natrium bromida. Okey. Dan contoh lain kalau kita guna minyak kelapa, dia ada asid lauric. Okey, ini adalah formula dia. Jadi dia modify sikit saja ini semua, then H itu kita buang, kita campurkan natrium. Okey, untuk ini pun sama. Asid stearic dihasilkan untuk menghasilkan sabun stearat. Okey, dan kalau kita guna kalium hydroksida, jadi kita letak K di sini. Okey, asid stearic kebanyakan terdapat di lemak haiwan. Okey, baik, ini adalah sabun. Bagaimana sabun dihasilkan, iaitu lemak ataupun minyak campur dengan alkali kuat, alkali pekat, menghasilkan sabun dan gliserol. Okey, seterusnya kita tengok deterjen. Apakah maksud deterjen? Garam natrium bagi asid sulfonik. Ini adalah formula ARM dia. Okey, kita boleh lihat terdapat dua jenis deterjen formula ARM dia.
sejenis adalah seperti inilah. OSOS, OSO, 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 SO. Ini pun satu lagi pun ada SO. Tapi dia ada ini comel ah. Yang ni kita panggil dia Benzema. Bukan Benzema, itu French punya striker. Benzema, Benzema. Jadi Benzema sebenarnya dia adalah C seperti inilah. Saya masih ingat masa di universiti kita ada lukis benda ini. Dia C, kanda 2, kanda tunggal, ikatan tunggal macam ni. Tapi ini so too complicated. Kita ringkaskan seperti inilah comel kan gambar ini. Okey, jadi ini terdapat dua lah. Natrium alkyl sulfate ataupun natrium alkyl benzena. Benzena sebab ini sulfonate. Okey, nama dia susah sikit lah nak ingat lah. Okey, contoh formula structure dia ini adalah contoh detergent. Okey, seperti ini. Okey, ini adalah SOO4 ini. Yang ini adalah benzena. Tepan ni sama. Boleh? Ini O. Yang ini tukar ke benzena saja. Okey, ini formula dia. Apakah sumber dia? Detergent dihasil daripada petroleum dengan asid sulfuric. Okey. Terdapat dua penyediaan kerana di sini ada dua jenis detergent. Okey, kita tengok pertama dulu. Kita tengok jenis penyediaan natrium alkyl benzena sulfonat. Hebatlah nama dia. Okey. Baik, proses pertama, pensulfanan. Okey, kalau kita gunakan benzena, alkyl benzena, kita gunakan pensulfonan. Okey, pensulfonan maksudnya apa? Campur asid sulfurik, senang saja. Boleh ingat? Proses ini pensulfonan maksudnya campur dengan asid sulfurik menghasilkan asid alkyl benzena sulfonate. Okey, jadi formula structure dia senang saja. Ini asid sulfurik H2SO4. Jadi H ini bercinta dengan OH ini menghasilkan air. Yang ini dia akan bergabung. Okey. Dan lepas itu deterjen ini bersifat asid. Jadi macam mana? Asid, bolehkah kita guna untuk cuci baju? Tak boleh kan? Jadi kita neutralkan dia. Peneutralan, proses 2. Neutralkan dengan apa? Natrium hydroxide alkali kuat. Akhirnya, kita dapat deterjen yang kita nak. Okey. So ini H dengan OH, sekali lagi keluarkan air, kemudian Na masuk ke dalam menghasilkan natrium alkyl benzena sulfonat. Okey. So ini pensulfonan. Okey, kalau kita satu lagi nak sediakan natrium alkyl sulfate, kita kena guna alkohol yang berantai panjang. Untuk ini kita namakan dia pensulfatan. Ini senang sikit. Sulfat. Tadi itu sulfon. Susah. Okey, kalau alkohol kita guna sulfat lah. Sorry lah. Aduh, kerana menghasilkan sulfat. Ini sulfonic. Okey, alkohol. Jadi jenis kedua yang tak ada benzena, kita gunakan alkohol. Sama juga kita campur asid sulfurik. Pensulfatan alkohol menghasilkan alkyl hidrogen sulfate dan air. Okey, sekali lagi seterusnya sama macam atas, kita akan neutralkan peneutralan dengan menggunakan natrium hydroxide. Akhirnya alkohol yang kita nak, natrium alkyl sulfate dihasilkan. Okay, ini kaedah kedua. Okey. Baik, seterusnya. Okey. Contoh, tak maulah atas. Okey, tak apalah. Sudah turun ke bawah. Okey. Jadi di sini ada contoh deterjen. Ini cuba pergi tengok deterjen yang kamu beli, Dynamo ke, Breeze ke. Mesti ada yang ini. Natrium lauri benzena sulfonate ataupun natrium tactosyl benzena sulfonate ataupun natrium dotasyl sulfate. Wah. Nak baca pun susah. Ini sulfate dari alkohol lah. Sulfonat daripada alkyl benzena lah. Okey. Jangan nangis. Okey. Baik, seterusnya.
Apakah kegunaan sabun dengan deterjen? Untuk cuci baju, betul tak? Okey, jadi sekarang kita akan belajar bagaimana tindakan pencucian sabun dengan deterjen. Okey, jadi nak cuci baju, mula-mula washing machine sekarang tak ada orang cuci sendiri ya. Okey, washing machine atau keluar apa dulu? Ini bukan suara je. Keluar air dulu, betul tak? Okey, jadi mula-mula ataupun kadang-kadang kamu cuci baju kan, kita kena masuk air dulu kan. Okey, jadi apabila molekul sabun ataupun deterjen larut dalam air, sabun itu akan mengayon menjadi ion. Mengayon kepada apa? Ion negatif dengan ion positif. Okey, ion positif ini tidak memain peranan. Yang penting adalah ion negatif ini. Okey. Jadi ini adalah kalau ada SO, ini adalah deterjen, molekul deterjen. Okey. Jadi langkah pertama dia akan mengayon menjadi ion. Okey, seterusnya ini adalah ringkasan dia yang paling penting ataupun ion sabun ataupun ion deterjen dia. Apabila sabun, ini molekul sabun, ini molekul, ini bukan molekul sabun ini molekul deterjen. Okey. Kalau sabun ada COO lah. Ini sabun. Okey, minta maaf. Okey, jadi ini tak berguna. Yang kita nak fokus bahagian ini saja. Okey, kita tengok Okey, Na sudah dikeluarkan. Okey, kita nak fokus adalah ion sabun ataupun ion deterjen. Ini adalah N ion sabun. N ion sebab dia ion negatif charge lah. Okey, ini adalah N ion deterjen. Bagaimana cikgu tahu ini adalah sabun? COO. Yang ini SO. SO adalah deterjen. Okey, jadi untuk ini dia akan ada dua bahagian. Bahagian kepala dia, kita menamakan dia hydrophilic, larut dalam air. Bahagian belakang dia, ekor dia. Okey, ataupun bahagian yang berantai panjang ni kita namakan dia bahagian hydrophobic. Yang larut di dalam minyak ataupun grease. Okey, ini nota dia. Ni kita terangkan sekali lagi. Ini sabun. Ini selalu keluar exam. Bahagian depan hydrophilic, air, suka air. Nampak tak air di sini? Air. Bahagian belakang hydrophobic. Oil. Dia suka oil. Dia suka minyak. Nampak? Oil. Air, suka air. Depan hydrophilic, suka air. Belakang hydrophobic, suka oil, suka minyak. Okay, ini pun samalah. Depan ini hydrophilic, belakang ini hydrophobic. Okey, ini adalah nota, murid-murid boleh baca sendiri. Cikgu nampak satu video dalam YouTube yang sangat seronok. Yang penerangan dia very good. Okey, jom kita tengok video itu. Okey, video ini bukan saya yang buat lah. Saya dapat dari video di YouTube. Murid-murid boleh like video dia lah. Okay, sangat bagus. Jom kita tengok tindakan pencucian sabun. Membincangkan tentang tindakan pencucian sabun. Sebelum itu, kita hendak tahu tentang struktur molekul sabun. Kalau kita tengok di sini, struktur sabun ini mempunyai satu kepala dan satu ekor. Kepalanya adalah larut di dalam air ataupun namanya dipanggil hydrophilic. Manakala ekornya pula dipanggil sebagai hydrophobic, iaitu dia larut di dalam minyak ataupun grease. Apabila sabun dilarutkan ke dalam air, ia akan mengayon dan menghasilkan ion natrium dan ion karboksilat. Kedua-dua sifat ini menjadikan sabun dan deterjen sebagai ejen pencucian yang berkesan. Penambahan sabun atau deterjen ke dalam air akan mengurangkan ketegangan permukaan air. Ini membolehkan kebolehan air untuk membasahi permukaan kain. Di sini kita akan nampak bahawa bahagian hydrophobic ion sabun atau deterjen larut di dalam grease, manakala bahagian hydrophilic ion sabun atau deterjen larut di dalam air. Jika air dikacau sedikit, grease menjadi longgar dan tertanggal dari permukaan kain. Seterusnya, grease tertanggal dari permukaan kain dan terampai dalam air. Bahagian hydrophilic ion sabun atau deterjen mengelilingi grease. Selepas itu,
Grease disebarkan sebagai titisan kecil yang terapung dalam air. Dan akhir sekali, apabila kain dibilas dengan air, titisan grease akan disingkirkan. Subtopik yang seterusnya ialah keberkesanan tindakan pencucian sabun dan deterjen. Okey, bagus. Jadi jelas video tadi bukan? Jadi video tadi adalah menerangkan gambar-gambar ini. Jadi murid-murid oh sangat cantik gambar ini. Ini saya dapat dari buku teks Okey. Jadi ini adalah video yang kamu lihat tadi lah. Dia simulasi. Murid-murid nampak lebih jelas sikit. Okey, yang ini kamu boleh baca sendiri. Okey. Jadi tadi kita nampak ada satu tajuk kan, keberkesanan kan? Keberkesanan tindakan pencucian sabun dan deterjen. Sudah hilang sekejap. Memang topik seterusnya memang cikgu nak bincang keberkesanan tindakan pencucian. Okey. Ini ada eksperimen juga kita buat di video lain. Okey, ini adalah gambar dalam buku teks pembentukan kekat di dalam air laut. Apakah itu kekat? Okey, kekat sebenarnya adalah satu nampak tak? Mendakan putih lah yang tidak larut dalam air. Kadang-kadang baju kita ada nampak juga kekat lah terhasil. Yang macam putih-putih macam itulah. Itu adalah kekat. Okey, kita akan membandingkan keberkesanan tindakan pencucian sabun dengan deterjen. Okey, dalam air lembut dengan dan air liat. Soft water and hard water. Air yang hard water kalau di air keras. Bukan air liat. Okey, jadi apakah itu air lembut? Bukan air itu lembut lah. Air lembut adalah air yang tidak mempunyai ion kalsium dan ion magnesium, MC. Boleh ingat lah. Okey, jadi dua-dua sabun dan deterjen, dua-dua berkesan dalam air lembut. Dan dia tidak membentuk kekat dalam air lembut. Tak ada masalah. Okey, apakah masuk air liat? Air liat adalah air yang mempunyai ion kalsium dan ion magnesium. Untuk sabun, dia kurang berkesan di dalam air liat. Kerana sabun ini dia akan bertindak balas dengan ion kalsium ataupun ion hidrogen, ion magnesium Mg2+, dan membentuk kekat yang tidak larut dalam air. Manakala deterjen dia berkesan dalam air liat kerana dia tidak membentuk kekat. Okey, dan sabun juga tidak berkesan dalam air berasid. Deterjen berkesan dalam air berasid. Sangat senanglah. Jadi yang lebih baik siapa? Deterjen lebih baik. Okey, tetapi sabun ada kelebihan dia. Iaitu sabun dia adalah terbiodegradasi dan tidak menyebabkan pencemaran. Manakala deterjen dia kebanyakan dia tidak terbiodegradasi dan menyebabkan pencemaran. Okey, di bawah ini adalah contoh apabila ion stearat adalah datang daripada sabun, dia bertindak balas dengan air liat yang mengandungi ion kalsium, dia akan membentuk kalsium stearat yang menghasilkan mendakan garam yang tidak larut, mendakan yang tidak larut dalam air. Itu kita namakan dia kekat. Okey. Dan kalau deterjen, ini adalah deterjen, dia akan menghasilkan garam, dia menghasilkan garam juga, tapi yang ini dia larut dalam air. Okey. Ini dalam P, maksudnya dalam pepejal lah, dia menukar dalam pepejal. Okey, jadi kesimpulannya adalah yang manakah cuci baju dengan lebih berkesan? Jawapannya deterjen apabila di dalam air liat. Okey. Okey, akhir sekali adalah bahan tambahan. Ini okey, ini eksperimen kita akan buat juga, cuci baju, tengok baju mana bersih. Okey, nantilah kita buat video lain. Okey, last sekali. Bahan tambah deterjen. Kita pernah tengok softener, whitening agent semua. Okey, kita perlu belajar sikit juga untuk ini. Okey, apakah kegunaan bahan tambah dalam deterjen adalah untuk meningkatkan kecekapan pencucian. Okey, di sini ada banyak juga. Okey, ada beberapa bahan tambah yang diguna di dalam deterjen. Okey, yang paling famous itu enzim biologi. Ini adalah contohnya amylase, protease adalah untuk menanggalkan kotoran organik seperti darah, susu ataupun gula. Okey, ejen pemutih, natrium berborat
adalah untuk menukarkan kotoran kepada bahan yang tiada warna. Okey, ini adalah pemutih optik berwarna pedafro untuk menjadikan kain kita lebih putih ataupun lebih cerah. Okey, ada lagi pelembut air, natrium tripolifosfat untuk meningkatkan keberkesanan deterjen dengan melembutkan air, ejen pengawal buih, okey, bahan pewangi, ejen pengering untuk memastikan serbuk sentiasa dalam kering. Okey, ini murid-murid boleh baca sendirilah. Okey, berkaitan dengan bahan tambah deterjen. Okey, itu saja untuk video kali ini. Topik ini panjang sikit kan. Ada lagi 2 eksperimen yang kita boleh buat di dalam kelas. Very simple eksperimen. Satu adalah buat sabun, satu lagi cuci baju. Okey. Jadi itu saja untuk subtopik 5.2 sabun dan deterjen. Sekian, terima kasih. Bye.